Yang Amat Puchong. Terima kasih Tuan Speaker, benarkan saya mengambil bahagian atau maksud B27. Tuan Speaker, di dalam Dewan Yang Mulia ini saya telah pun tanya menteri kementerian banyak kali. Saya rasa isu yang berbangkit Timbalan Menteri adalah ini. Saya faham apa yang dikatakan oleh Kota Bulut tadi, tapi seperti biasa dia tak faham isu. Isu yang berbangkit adalah ini. Kita kalau boleh, Datuk Speaker, kalau boleh, kita pun tak nak bayar pampasan. Persoalan yang timbul adalah kenapa kita kena bayar pampasan sebegini. Ya? Siapa yang menyebabkan perlunya ada bayaran pampasan-pampasan ini? Siapakah yang telah pun menandatangani perjanjian-perjanjian di mana syarat-syarat perjanjian tersebut sangat berat sebelah sehingga orang, khususnya di kawasan Puchong, banyak juga kawasan lain di Selangor, memang pada hari-hari terasa akibat daripada menandatangani perjanjian tersebut. Jawapannya cukup jelas. Jawapannya Kerajaan Barisan Nasional. You sign agreements like this yang menyebabkan rakyat tempatan mengalami ketekanan, masalah. Selepas daripada itu, apabila kita dalam Pakatan Rakyat, kita meminta penjelasan, kita meminta Kerajaan Barisan Nasional supaya mengambil tanggungjawab, take responsibility for what you have done, signing contracts like this. Apabila kita minta, apa yang kamu buat Barisan Nasional kata okey, kita tidak akan meningkatkan jumlah tol, dengan itu kita kena bayar balik pampasan. Jadi pampasan itu timbul oleh kerana tindakan kecuaian pihak Barisan Nasional. So isu dia cukup senang. Kota Belud bukan soal berkenaan dengan sama ada ataupun tidak, kita hendakkan. Kalau boleh kita pun tak nak pampasan. Kita pun tak nak bayar. Jadi isu yang berbangkit adalah cukup senang. Jadi sini saya minta Timbalan Menteri supaya memberitahu. Apabila perjanjian-perjanjian sebegini ditandatangani, pada masa ianya ditandatangani, memang kerajaan tahu permintaan daripada konsesi meminta, okey, kita sudah sekarang mengeluarkan wang sekian-sekian di mana modal dikeluarkan. Ini perjanjian di mana kita harap untuk kita dapat mengembalikan, kita dapat kumpul balik wang yang kita keluarkan dari segi modal, dan juga kita ada margin, dengan izin Tuan Speaker, margin for profit. Dan saya nak tanya Timbalan Menteri di sini, bila kita masuki perjanjian seperti tersebut, apakah tindakan yang diambilkan oleh kerajaan apabila mengkaji perjanjian tersebut dari segi volume of traffic test? What is the volume of traffic? Adakah volume traffic tersebut dalam 10 tahun akan meningkat berganda 10 kali? Misalnya di Puchong, saya dah tanya berapa kali Timbalan Menteri, saya minta maaf, tapi sehingga bila? Apabila kita bina LDP di Puchong, kita tahu berapa kos dia. Kita tahu volume of traffic. Masa itu dalam tahun 1990s. Volume of traffic low. Kita tahu kalau kita beri konsesi sehingga tahun 2030, volume of traffic will increase. Kalau volume of traffic increase dengan izin Timbalan Menteri, takkan harga tol juga akan increase. Itu apa yang berlaku. Daripada wang RM1, sekarang kita masuk sehingga 160, dan saya diberitahu, sehingga 320. Tetapi oleh kerana kerajaan tidak nak meningkat kepada 320 ini, ada perlunya untuk bayaran pampasan. That is how it works. So saya nak tahu, apakah tindakan? Perkara yang pertama, Timbalan Menteri, adakah Kerajaan Barisan Nasional sedia menerima bahawa kesan kecuaian pada pihak Kerajaan Barisan Nasional dalam membenarkan perjanjian-perjanjian tersebut, ini yang mengakibatkan kita perlu bayaran pampasan pada hari ini? Itu satu. Can we accept that is because of the negligence on part dengan izin of Barisan Nasional in the way in which these contracts are drafted, that today the people of Malaysia have to suffer, satu, dan juga kerajaan terperlu untuk bayar pampasan. Itu satu. Keduanya, bagaimana? Sehingga tahap mana? To what extent? Sehingga tahap bila? Setiap bajet kita ada setengah bilion. This Datuk Speaker also comes up to dekat setengah bilion, 400 over million. Setakat bila kita akan minta
minta rakyat untuk bayar. Wang seharusnya digunakan untuk tujuan lain. Saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kota Belud. Wang ini boleh digunakan untuk tujuan lain, membina sekolah, membina hospital. Ya. Itu kita lihat. Tetapi apakah tindakan kerajaan Barisan Nasional untuk memperbetulkan kesalahan, kesilapan, kecuaian ini? Apa yang dikatakan oleh Kota Belud tersebut tadi? Again, we see general statement. Dia kata, okey, kerajaan negeri Selangor selepas mengambil alih tidak mengambil sebarang tindakan pun untuk menidakkan ataupun mematahkan perjanjian yang berat sebelah. Itu salah. Kalau sesiapa pun tahu, we know, ya, isu Sabah air, kerajaan negeri Selangor itu lawan kerana isu berkenaan dengan perjanjian yang tak betul. Itu satu. Keduanya, alam flora. Itu pun menjadi satu isu di mana tindakan diambil kerana kita rasa bahawa memang syarat-syarat perjanjian tersebut tak adil. Itu dua saja yang saya sebutkan. Ada lagi. Tetapi kita tidak lihat inisiatif pada pihak Barisan Nasional. Every time saya bangun di sini tanya soalan, jawapan yang diberikan, kita akan minum teh, makan nasi lemak, kita bincang. Tak boleh lah, Timbalan Menteri. Saya cukup gembira nak jumpa dengan Timbalan Menteri. Let me put this way. One of the best Timbalan Menteri yang saya pernah jumpa. Memang, I have the most respect for you, Dato'. You know that. But I can't tell my constituents that all the time. Kita nak jawapan. Orang kawasan Puchong tu bukan orang kaya. Kita semua tahu Puchong itu sudah wujud sehingga apa? Tahun 90, 50-an, 40-an, semua ada. Kalau kita datang ke situ, pergi ke Seri Sedang, lihat berapa banyak orang miskin di situ. Orang Cina, Melayu, India, semua miskin. Nak masuk keluar sekali, nak bayar RM1.60, tak boleh. Walau di kawasan Putrajaya, tepi situ, you go to Putrajaya, semua bangunan tinggi dan sebagainya. Lebur raya besar, tapi tidak ada tol. So isu dia ini, kalau kerajaan Barisan Nasional ikhlas, betul-betul nak selesaikan masalah ini, boleh. Ya, kita boleh bina jalan raya di mana kita membenarkan ruang, at least provide alternative. Di Puchong tak ada alternatif pun. Nak masuk Subang Jaya kena tol, nak masuk Sunway kena tol, nak pergi Bukit Jalil kena tol. Semua tempat pun kena tol, macam satu kubu tol di situ. Ya, so kenapa? Kenapa rakyat Puchong dikenakan tindakan sedemikian? Saya tak faham. So di sini kalau Timbalan Menteri nak minta kepada saya, kepada kita, sokong nak luluskan bajet 400 lebih juta untuk tujuan ini, memang kita tak ada pilihan. Apakah pilihan lain Barisan Nasional berikan kepada rakyat? What are the alternatives apart from coming back here and continuously asking us to carry on approving this kind of budget? So di sini saya minta Timbalan Menteri berikan saya satu jawapan. Apakah kerajaan Barisan Nasional akan mengambil tindakan untuk menghapuskan tol, khususnya di kawasan Puchong, memandangkan kawasan tersebut semua jalan masuk keluar kecuali dua, ya, ada tol. Dan setakat mana, ya, kalau pampasan ini dibayar, saya nak tahu what is the breakdown, ya, dibayar untuk mana dan untuk siapa dan untuk jangka masa sampai bila. These are questions that I need answers to, Timbalan Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Amat Kina Batangan.